Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair. Kamu mana? Bersurat? 5 ke 6? Atas. Kemudian kata radhiyallahu anhu, bahwasanya pertama-tama barang yang jaga dengan dia dengan barang hamba Allah jadi fa'il oleh hamba. Jaga tu bagi mengerjakan ibadat. Apa makna jaga? Pertama-tama yang paling penting sekali. Pertama-tama ni yang paling penting sekali dalam kehidupan kita menjalani jalanan ibadat dengan melakukan amalan fardu sunat ni. Pertama-tama sekali barang yang jaga dengan dia dengan hamba. Jaga kita daripada kelalaian. Jaga kita daripada kelalaian kepada kesedaran. Hak tu, hak yang pertama sekali kita kena jaga, jangan kita ni termasuk tergolong di kalangan orang yang lalai. Macam mana? Jadi kalau orang tu lalai, macam mana dia nak buat ibadat dekat Allah? Dia lalai, hati dia tak ingat Allah. Dia tak ingat kata yang tu dosa. Dia tak ingat kata menggelakkan hati dia. Dia tak ingat kata menyukarkan hubungan dia dengan Allah. Hak ni nak kena jaga. Hak tu yang paling utama sekali. Jaga tadi ni untuk apa? Mengerjakan ibadat. Bagi mengerjakan ibadat. Dan bergerak hatinya. Bergerak hati dia. Dan bergerak hatinya, hati hamba Allah tu, bagi berjalan akan jalannya jalan ibadat. Ibadat apa dia ibadat? Yang kata ibadat, fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsahu ta'ziman li rabbih. Perbuatan seorang mukallaf yang menyalahi atas hawa nafsu dia kerana membesarkan akan Tuhan dia. Itu yang dipanggil sebagai ibadat. Imam Ghazali kata, ma yukhalifu lil hawa kulluha ibadatun. Apa sahaja yang menyalahi hawa nafsu, itulah ibadat. Yang tu yang dipanggil ibadat. Nafsu kata tak payah mengaji, kita main mengaji. Nafsu kata tak payah baca Quran, kita ambil Quran pegang, baca. Pegang Quran tu ibadat dah. Nafsu kata jangan makan banyak. Nafsu kata makan banyak, kita lawan. Nafsu kata tidur banyak, kita lawan. Nafsu kata cakap banyak, kita lawan. Nafsu ni macam panggil orang perempuan lah. Orang perempuan ni hak yang petua ramai daripada sahabat kata, orang perempuan ni kena canggah nafsu dia. Maka nafsu tu macam orang perempuan. Habis nafsu kita kena canggah dia, baru dah keberkatan hidup. Kalau perempuan pula, isteri pula,
canggah keinginan dia, baru ada keberkatan dalam rumah tangga. Dia kata jom kita pergi hari ni, kita kata esok. Dia kata jom petang ni, kita kata esok. Kita kata lugu ni, canggah. Lama-lama dia tunduk. Sebab apa? Dia suka minta. Nafsu dia suka minta. Macam tu juga orang perempuan. Permintaan dia terlalu banyak. Dia minta 10, kita boleh bagi. Kita minta 1 dia, haram tak mau bagi. Dia minta 10, kita bagi lah. Kita minta 1, payahlah nak bagi. Kan dia banyak pun 1 ya. Payah nak bagi no. Jadi hak paling penting sekali, kita nak bagi kita ni lekat jalan ibadat, kita kena ada kesedaran. Itulah maksud dia. Kita kena ada kesedaran. Kesedaran bahawa kita ni hamba Allah. Kita ni perlu beribadat pada Allah. Hati kena ingat Tuhan tu adalah dengan khatir yang samawiyah. Apa dia khatir samawiyah? Lintasan hati. Kata Syedok, apa dia lintasan hati? Khatir samawiyah ni makna lintasan dari hati kita, gerakan ni. Kalau istilah dalam kitab tu dia panggil hatif. Kadang-kadang kita ni dia datang hatif, suara yang tidak bertuan. Itu pun termasuk dalam khatir samawiyah. Dia main tegak kita, jadilah. Kita tergerak di hati, jadilah. Tapi kita nak langgar juga. Pasal kita duk sayang ke nafsu tu. Khatir samawiyah tu kata lintasan hati. Khatir samawiyah, lintasan hati ataupun taufik daripada Allah Ta'ala. Kekuatan yang Allah Ta'ala kurniakan pada seorang hamba untuk mendirikan dan beramal dengan suatu ibadat. Dan taufik yang tertentu. Khatir samawiyah ni bisikan hati kita. Dia main ikut bisikan hati. Kadang-kadang dia, memang selalu lah dia main benda tu. Apatah lagi kita duduk dah jalan ibadat ni, Allahu Akbar, jenuh perang. Nak dapat sembahyang jemaah, nak dapat sembahyang awal waktu. Awal waktu ni makna dalam waktu. Istilah awal ni selalunya awal bersama-sama dengan takbiratul ihram imam. Tapi kalau istilah awal waktu bermakna di dalam waktu. Itu fiqh. Dalam waktu mana awal waktu mana di dalam waktu. Selalunya istilah awal waktu kita pakai pada takbiratul ihram bersama dengan imam. Payah. Orang yang ada keadaan tu, dia bersedia diri dia untuk beramal ibadat. 10 minit lagi nak azan, dia dah di masjid. Dah. 10 minit lagi nak azan, dah di masjid. Dia tak pernah, ada orang yang tak pernah mengambil wuduk dengan wuduk yang wajib. Wuduk dia sunat saja. Kenapa? Kerana wuduk dia bukan hanya semata-mata untuk ibadat, untuk sembahyang. Wuduk dia di dalam masa waktu yang belum masuk lekat waktu sembahyang. Itu wuduk tu sunat. Tapi dia pakai wuduk tu lah yang dia bawa pergi sembahyang fardu. Kerana wuduk setelah masuk waktu itu wuduk yang wajib, bukan wuduk yang sunat. Ada orang yang berwuduk dengan wuduk yang sunat sembahyang, sehari sembahyang 5 waktu. Maknanya persediaan yang dia buat untuk sembahyang lebih menjaga kepada khusyuk dia dan ikhlas dia. Tu. Dapat. Selalu orang ngaji pondok ni payah dapat. Dia duk pulung kot lain. Pun kena tipu tu. Kena tipu sedia. Orang hak ilmu
kena tipu dengan cara ilmu. Dengan ilmu dia kena tipu. Jadi ilmu dia yang menghalangkan dia untuk buat ibadat. Padahal ilmu tu yang merajinkan dia buat ibadat. Tapi dengan ilmu dia terhalang buat amal ibadat. Sedangkan samaratul ilmi al-amal. Samaratul ilmi al-amal biha bil ulum. Buah ilmu tu beramal dengan ilmu. Tak tahu. Wah, setan campak masuk kan. Mai tok masuk. Oh, kacau kita. Tak pernah kita menang. Menang kot ni, kalah kot ni. Orang yang rajin mengaji, yang itulah ujian dia. Mana? Malah buat amal ibadat. Dia rajin mengaji, dia menang kot tu. Nafsu dia menang kot tu. Akal dia menang kot tu. Dia kalahkan nafsu dia. Tapi kau amal ibadat, dia kalah dengan nafsu dia. Habis tak boleh buat apa lah. Jadi yang orang rajin buat amal ibadat, dia kalah dengan ilmu. Nafsu dia rajin buat amal ibadat. Tok Imam tak sampai lagi, dia sampai dulu dah. Tok Siap tak sampai lagi, dia tolong buka pintu masjid. Lepas habis sembahyang, ustaz naik mengajar kitab fiqh. Tak ada nak habis zikir, dia balik tuang dulu awal dah. Kena tipu, tak habis-habis kena tipu. Maka orang yang selamat daripada tipu ialah orang yang sentiasa ada sifat dan sikap tambih lil ibadah. Ada orang panggil istaiqadha nafsahu lil ibadah. Dia ada kesedaran dalam diri dia untuk beramal ibadat kepada Allah Ta'ala. Orang yang tu insya-Allah dia tak kena tipu. Insya-Allah dia tak kena tipu. Sebab itu kata tok guru, saya bisa dengar perkataan ni dari salah seorang daripada guru saya. Aku bimbang aku dapat memberikan cahaya pada orang lain, tetapi aku membiarkan hidupku di dalam kegelapan. Itu selalu peristiwa itu berlaku kepada orang yang berilmu. Dia boleh mengajar, tapi dia tak mampu nak beramal. Dia boleh bagi nur pada orang, tapi dia dalam kegelapan. Itu yang paling takut ni. Aku bimbang, yang aku paling takut orang yang mampu memberi cahaya kepada orang lain sedangkan dia di dalam kegelapan. Lain tak ada. Kemudian katanya, dan taufik yang tertentu lagi ilahi. Taufik yang tertentu, taufik apa dia? Khalqul qudrah li ta'ah. Allah Ta'ala ciptakan kekuatan dalam diri batin hati manusia supaya keluar nur ma'rifah itu, nur amal itu kepada seluruh anggota, sehingga dia bangun buat amal ibadat. Nur tu mesti keluar mai kepada seluruh anggota. Kalau nur taufik dalam hati manusia tak keluar mai seluruh nur anggota, takkan boleh buat. Nak sedekah sekupang pun tak mampu. Sedekah tu, diri sedekah tu orang panggil nur taufik. Taufik dari Allah. Dan taufik yang tertentu lagi ilahi, bangsa Tuhan. Dan iaitu taufik yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala, ni dalil dia. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Baca dalil bagi kena dengan mutabaqah dengan hal. Peristiwa. Maksud ayat ni nak pergi ke mana? Apa maksud afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih? Jangan pergi ikut politik. Kerana maksud dia di sini ialah maksud apa? Maksud kekuatan nur taufik yang ada pada hati manusia bangsa ilahi, campakkan daripada Tuhan, keluar mai ikut anggota. Kalau orang tu dia semayang, tang semayang dia pergi, tapi semayang dia cara orang malas. Boleh nampak semayang cara orang malas. Semayang orang yang tak bersungguh, takbir pun tak bersungguh, rokok pun tak bersungguh, sujud pun tak bersungguh.
Tu bacaan pun tak bersungguh, tu maknanya tak ada taufik. Maka tiadakah orang yang dibukakan Allah akan dadanya bagi Islam itu, maka iaitulah atas nur daripada Tuhannya. Itu maksudnya taufik daripada Tuhan dia. Istaiqadh nafsah, sentiasa sedang dalam diri dia. Apa maksud dia? Kita tengok sikit syarah dia sini. Wa syarhus sadri masdar. Wa syarhus sadri lil Islam ibaratun an takmilil isti'dad lahu. Fa innahu mahallu lil qalbi alladhi huwa munbi'un lir ruhi allati tata'allaqu biha an-nafsu al-qabilatu lil Islam. Fa inshirahuhu mustadi'un li inshirahil qalbi kama qalahu al-Jamal an Abi Sa'ud. Dia kata maksud syarah faman syarah Allah sadruhu lil Islam, maknanya diri syarhus sadri, terbuka hati, terbuka hatinya lil Islam, untuk Islam tu apa maksud? Ibaratun ay mu'abbar bih, suatu ungkapan yang kita dapat faham daripada kesempurnaan sifat, sikap bersedia dia untuk beribadat tu, kebersediaan dia di dalam hati dia dan anggota dia bagi menghadap Tuhan. Fa innahu mahallul qalbi, itulah tempat di dalam hati, lubuk hati manusia. Tempat hati manusia ni apa dah? Persediaan. Kalau hati tak bersedia, anggota boleh buat? Boleh taubik tak? Kalau hati tak bersedia, anggota boleh taubik tak? Tak boleh. Isti'dad lil qalbi. Mahallul qalbi tu, mana kesedaran yang ada dalam hati itu ialah munbi'un lirruhi, sebagai benih yang menumbuhkan untuk beramal yang ada dalam roh, allati tata'allaqu bihan nafsu, yang bertakluk padanya itu, dengannya itu oleh nafsu, yang al-qabilah, yang nafsu diri yang terima Islam itu. Tu. Bila dah terima Islam, keterbukaan hati dia dalam beramal dengan Islam, jadi hamba Allah, fanshirahuhu, maka teranglah, terbukalah hati dia itu. Nah, mustada'un linshirahil qalbi. Jadi sebagai satu persiapan bagi menerangi hati, keterangan nur yang ada dalam hati dia. Jadi maknanya isti'dad itu, takmil isti'dad ni, point dia apa? Kesempurnaan persediaan yang lengkap dan sempurna untuk beramal. Balik pada hati juga. Wa fi jasad ibni Adam qalbun, fi jasad ibni Adam qalbun, wa fil qalbi nurun, wa fil nuri sirrun, wa fil sirri ana, kata Allah. Dalam diri anak Adam ada jantung, di dalam jantung ada nur, dalam nur ada rahsia, dalam rahsia ada aku. Maknanya Allah lah yang nak bagi kekuatan pada kita. Sebab tu idza sta'anta fasta'in billah. Apa yang kita minta? Kekuatan untuk beramal. Minta apa? Minta Allah. Minta ke Allah. Nak minta duit, minta ke Allah. Ya Allah, Tuhan aku bulan ni aku nak pakai 40,000. Nak minta itu 40,000 ya Allah. Nak minta itu. Arwah Tok Guru kata apa? Usalli fardal maghribi pun 3 rakaat. Ada ta'yin. Kalau semayang pun tentu 3 rakaat. Apa salahnya kita minta duit aku nak pakai bulan ni 40,000? Salah tak malah. Kerana Tuhan tu maha memberi, Tuhan maha mengatur. Apa yang Tuhan beri semuanya diaturkan. Kalau tak sebut, maka jangan dicari sabit. Kalau sudah sebut, nanti tunggu masa sabit. Selesai.
Itu akidah kita. Katanya musannif rahimahullah, maka tiadakah orang yang dibukakan Allah Ta'ala akan dadanya bagi Islam itu. Jadi betul lah, orang yang Allah Ta'ala buka dadanya untuk Islam, maka orang itu sudah diberikan taufik oleh Allah Ta'ala dalam hatinya kerana Islam untuk Allah, dan telah mengisyaratkan kepadanya taufik sahibus syar'i. Nabi kata, dia kata, dan telah mengisyaratkan kepadanya taufik itu, nyanya taufik sahibus syar'i, oleh sahibus syar'i, tuan empunya syarak, yakni syarak yang majazi. Sallallahu alaihi wasallam sabdanya, inna nura idza dakhala al-qalba infataha wa insyaraha. Apabila nur itu masuk ke dalam hati hamba tu, infataha wa insyaraha, luaslah ia dan terbukalah ia hati. Bahawa nur itu apabila masuk ia nur di dalam hati manusia, hati hamba, luaslah ia hati dan terbuka hati, terbuka bagi amal. Ngaji ni pun amal. Allah, berapa banyak orang tak dapat taufik dalam ngaji. Lepas tu kalau orang rajin mayang, dia rajin semayang. Semayang apa? Sunat. Qadha tak nak buat. Adakah itu taufik? Orang yang ada hutang wajib dengan Tuhan, dia rajin buat semayang sunat. Adakah itu qadha? Adakah itu taufik? Nama taufik tak tahu? Nak nama apa tak tahu? Ha? Nama apa tak tahu? Ada orang lain? Nama apa? Payah nak tahu. Dia rajin beramai. Rajin ni. Dia yang hitam. Tapi hutang dengan Tuhan tak mau bayar. Ni kan wahabi je. Dia tak kena qadha. Tak kena qadha. Mayang lama tinggal tak kena qadha. Lepas tu kot mana? Nak buh ke mana tu? Takkan taufik tu. Munafik. Nampak munafik terus. Munafik amali ya. Ramai orang tertipu dengan amal. Nanti akan depan ni, dalam ni. Ada belakang dalam ni, jangan takut sampai nanti. Imam Ghazali tunggu Imam Ghazali beletak tengok. Imam Ghazali abang, tanda siap-siap buh hijau. Berapa ramai orang yang ditipu dengan amal dia. Imam Ghazali kata, berapa ramai orang yang ditipu dengan ilmu dia. Berapa ramai orang yang ditipu dengan amal dia. Berapa ramai orang yang ditipu dengan kejahilan dia. Itu dia. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni ada sahabat tanya ni, ya Rasulullah, sembah orang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, munada, adakah bagi yang demikian itu alamatnya? Tengok, demikian yang kata nur tu masuk dalam hati tu, apa alamatnya yang dapat kita ketahui, yang diketahui dengan dia, dengan demikian alamat tu? Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? At-tajafi an daril ghurur wal sedap ayat ni, wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzilil ma. Esok boleh update Facebook boleh update Facebook lalu. Dah kita update tu sebagai perkongsian, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong kerana membantu kepada kesedaran. Tak apa, kita mengaji kita berasa dah sedar. Esok kita bagi orang lain sedar pula. Nak sedar tak sedar,
Lantak habis kan. Rasulullah kata at-tajafi an daril ghurur wal inabatu buharina, tak ada barian. Wal inabatu ila daril khulud. Inabah makna taubat. Inabah ni makna apa dia? Kembali. Inabah makna kembali, ar-ruju' ila daril khulud, persediaanlah, wal isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Bahkan Rasulullah kata, na'am, bahkan ada apa alamat dia? Iaitu menjauhkan daripada negeri yang banyak tipu daya. Allahu akbar. Negeri ranjau, negeri cubaan. Duduk atas muka dunia ni, kita diuji, dicoba. Diuji dengan nafsu kita, diuji dengan rupa parah kita, diuji dengan harta kita, diuji dengan isteri, anak-anak, diuji dengan pangkat kedudukan, diuji dengan keinginan. Ujian saja. Menjauhkan daripada negeri yang banyak tipu daya dan kembali, mana hampir ia kepada negeri yang kekal, menuju kepada negeri yang kekal, negeri akhirat. Dan istiadat, mensediakan bagi mati. Ni hak Nabi kata ni. Apa persediaan kita nak mati ni? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah. Istiadat ni maut. Takutlah oleh kamu akan satu hari yang kamu nak jumpa Tuhan. Hari apa? Hari mati. Kalau dapat redha Allah, selamat, beruntunglah kamu. Kalau tak dapat redha Allah, na'udzubillah. Kayu ukok kita macam duk kata tadi, bukan tani noh. Tani ni kita ambil wasilah nak dapat redha Tuhan. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk dalam majlis zikir, kita bersahabat dengan orang yang baik-baik, kita buat amal, itu semua wasilah. Jangan ukok lagi. Ukok lagi dia apa ni, ahli syurga, betul lah. Nah, duduk dalam majlis ilmu taman syurga, betul taman syurga. Tapi tang kita tu majlis ilmu tu taman syurga. Tang kita tu nak ke syurga ke tak? Dengan majlis ilmu tu, dengan majlis ilmu, adakah kita ni boleh masuk syurga? Tengok niat pula. Suluh tang niat pula. Kalau niat kita betul kerana Allah, masuk syurga. Mana boleh kita kata, belum tentu. Tentu dah. Confirm kalau hati hang tu betul, masuk syurga. Hang buat amal, Allah Ta'ala tak pernah tolak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak pernah canggah janjian dia. Kalau hang buat benda betul, buat benda soleh, hati hang betul dengan Tuhan, tak ada syirik, confirm hang masuk syurga. Siapa ubat lah. Boleh tak kita takkid dengan insya-Allah? Boleh. Makan ubat ni insya-Allah lega. Boleh. Kerana ada dalil. Tapi ada juga dalil yang kata insya-Allah. Ada dalil yang kata insya-Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qadar. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun. Jangan kata aku yang buat. Melainkan illa ayyasha Allah. Melainkan kata insya-Allah. Itu dalil yang suruh kita kata insya-Allah. Tapi ada juga dalil yang Nabi kata tak gaduh kata, betul tak? Kullu da'in dawa'un illa al-haram. Setiap penyakit ada ubat. Apa maksud dia? Kalau makan ubat ni tak lega, tak kenalah dengan penyakit tu. Cari lagi sampai kena betul ubat tu. Nabi kata sembuh. Tak kerti lagi yang ibarat tu. Kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit ada ubat illa al-haram. Kecuali tua. Maknanya tua tak ada ubat, penyakit ada ubat. Jadi makan tak lega, makan tak lega. Dah tak kena dengan penyakit. Betul ya cikgu? Nampak tak? Tapi dalam Quran Allah kata, jangan kata hang buat, melainkan kata insya-Allah. Hak tu hak perbuatan kita. Hak perbuatan kita jangan kita confirmkan. Tapi hak Nabi kata confirm, jangan kita nak nafikan, tak boleh. Nabi kata benda tu jadi, jangan kita nafikan. Cuma kita bercakap tu atas jalan beradab dengan Tuhan. Beradab dengan Tuhan.
Kemudian katanya musannaf rahimahullah, sabdanya habis. Dan mesti akan bagi mati dahulu daripada datangnya mati. Mesti akan mati dahulu daripada datangnya mati. Qabla nuzulil maut. Maka melintas dengan hati hamba pertama-tama tiap-tiap suatu. Maka melintas. Tengok nak buat dua buah. Cukuplah berhenti dekat tu. Maka melintas dengan hati hamba pertama-tama tiap-tiap suatu. Sampai stesen dia kan. Wallahu a'lam. Al-inabatu ila daril khulud. Apa dia? At-tajafi an daril ghurur. Wal inabatu an ila daril khulud wal isti'dadul maut qabla nuzulil maut. Wallahu a'lam. Dalam hadis ni, dalam kitab ni ribu hadis. Jenuh hafal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma rabbina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil 'afiyah. Allahumma faqihna fiqhan fid din wa 'allimna ta'wil. واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا رسول الله إنا نتوجه بك إلى ربك أن تشفي مرضانا وأن تقضى حوائجنا وأن ترفع درجاتنا ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.